Ya Mat, saya faham apa yang dimaksudkan oleh Yang Muhammad tadi, iaitu mengenai interpretasi tentang kehidupan dan kesihatan tadi. Saya rasa mungkin ianya berbeza dari segi section ini, kerana section 2 ni bila bercakap soal kesihatan, ianya merangkumi keseluruhan perkara-perkara, produk-produk dan sebagainya yang melibatkan Kementerian Kesihatan. Tapi ini adalah dari segi perkhidmatan, ianya lebih kepada soal perkhidmatan, ya, bukan soal dari segi produk yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Ianya lebih kepada perkhidmatan. Jadi sebab itulah ada sedikit memang saya akui bahawa dari segi, kalau lihat dari segi B ini mungkin seolah-olah terdapat kekeliruan, tapi yang lebih jelas di dalam B ini adalah merujuk kepada perkhidmatan, bukannya yang kita bincangkan yang sebelum ini, iaitu merujuk kepada produk-produk kesihatan dan sebagainya. Produk kesihatan, barang-barang yang berkaitan dengan kesihatan seperti ubat-ubatan dan sebagainya. Sikit lagi yang Datuk kongsi, kalau kita tengok ke 21A tu, mengiklankan atau membekalkan apa-apa perkhidmatan yang tidak semua nasabahnya selamat dengan mengira semua hal keadaan termasuk. Jadi ada berlaku penindihan terhadap klausa ini dengan klausa. Jadi saya tak tahu perkhidmatan apa kemampuan yang Muhammad Menteri dalam bidang kewangan itu mengatasi. Jadi saya harap benda ini tidak berlaku untuk masa depan. Itu yang saya timbulkan. Terima kasih. Terima kasih Muhammad. Kita akan lihat perkara ini dengan lebih detail. Saya percaya tujuannya adalah lebih kepada soal-soal perkhidmatan. Sebab itulah termasuk kehidupan, kesihatan, harta benda dan sebagainya, ianya lebih merupakan kepada soal-soal perkhidmatan. Apa yang dibangkitkan oleh Berwas dengan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Balik Pulau, sebenarnya inilah yang sebenarnya akta-akta yang lepas, akta-akta yang dahulu tidak akan berubah dari segi prinsipnya dengan adanya undang-undang ini. Ianya tidak berubah dari segi prinsip, general principle tidak akan berubah. Apa yang ada di dalam akta kontrak tidak akan berubah. Apa yang general principle di dalam akta jual beli pun tidak akan berubah. Tapi sebab itulah ada yang mengatakan bahawa ini adalah satu dari segi akta prinsipal, ini adalah akta bukan sampingan, tetapi adalah, kalau nak kata kita menoleh ke belakang, tidak, kerana kita membawa satu perkara yang baru sebenarnya di dalam prinsip undang-undang negara kita, iaitu kalau dulunya dari segi prinsip akta kontrak, akta sewa beli dan sebagainya, akta jual beli, prinsipnya tidak boleh diubah, prinsipnya kekal, prinsip kontrak itu kekal seperti saya sebut tadi. Apabila ada tanda tangan, period, tidak boleh ada dicabar dan sebagainya. Itu prinsip yang lama, prinsip yang lama kekal seperti itu. Tetapi dengan adanya pindaan yang baru ini, ianya boleh merubah dan mencabar akta yang lama. Jadi saya percaya ada yang seperti Kuala Selangor katalah daripada awal bahawa akta ini sepatutnya mengatasi semua akta-akta yang lain dan sebagainya. Tapi bagi pandangan saya bahawa ini merupakan satu turning point dan merupakan satu pembaharuan di dalam undang-undang itu sendiri. Walaupun kita tidak mengubah prinsip yang asal, prinsip yang lama, tapi dalam masa yang sama kita membawa satu pembaharuan, iaitu perkara yang sepatutnya tidak boleh dicabar tetapi boleh dicabar dengan adanya akta yang baru ini. Dan saya bersetuju kalau boleh pindah dan sebagainya. Tapi suka saya menyatakan bahawa kita tidak boleh meminda lagi Yang Muhammad Berwas, kerana dari segi peraturan kita dah tak boleh nak pindah lagi. Apa yang ada ni kita akan teruskan. Sikit Menteri, nak bagi jalan lagi kan? Sikit ya. Menteri, sebenarnya apabila saya terima cadangan pindaan ni, teman-teman orang pengguna semua dah nak bersorak dah. It's a victory day for the consumers. Betul. Mendengar apa yang cita-cita Menteri tadi, dari segi kita nak ada pembaharuan, kita nak apa kan,
Tetapi saya melihat because dia melibatkan satu perkara yang teknikal dan ini akan memberi ruang kepada tafsiran nanti di mahkamah. Isunya di sini yang saya cuba elakkan, saya kata menteri sendiri akan elakkan, saya kata pegawai di belakang akan menasihat menteri untuk elakkan, ialah perkara yang dipanggil redundancy atau perkara-perkara yang bertindih. Sebab di sini menteri, saya mohon penjelasan sedikit lagi daripada menteri, ialah kalau naskah 24C sehingga 24D ini yang menggambarkan situasi yang sebelum perkataannya ni, selain pada baru tadi, ini satu situasi yang amat inklusif simpatnya. Inklusif maksudnya mana-mana kontrak-kontrak yang mana besok yang unfair, kita boleh guna yang ni, peruntukan ni. Yang mana substantifnya unfair, kat sini bagus, dia ada dua tahap, prosedural pun ada, substantif pun ada. Itu cita-cita dia. Tetapi menteri, pada pandangan saya, kalau dia punya operative clause itu dengan izin 24B itu tak bagi ruang kepada 24C dan 24D beroperasi dengan hebatnya, dia bagi ruang cheat je. Jadi saya rasa kepenggunaan yang menteri ceritakan tadi tak capai. Dia baru nak masuk, tiba-tiba ada akta ni, baru nak masuk ada akta ni. Kita nak dia masuk kat situ, lesen dia besar. Maksud saya itu, sebab saya tahu, saya tak nak bawa detail, kita tak nak masa di sini. Sebab di bawah akta kontrak banyak perkara-perkara yang kita banyak berlaku pertikaian di mahkamah. Seperti yang menteri kata tadi, kalau dah sign tak sign, kalau dah dinasihat tak dinasihat, ada peguam ataupun tidak, kan? Itu semua dibayangkan di dalam ni. Tetapi menteri, kalau yang situasi yang menteri bayangkan di dalam peruntukan 24C dan 24D ni tidak mempunyai dengan izin, the strong force of law, rugi ya kita. Bagi saya kat sini saya gesar benda itu sebab kekuatan tu dah ada. Tetapi gagalnya sikit sebab 24B. Itu yang saya agak terkilan sikit. Dan saya cakap kawan-kawan pengguna di luar, di Pulau Pinang, di Malaysia, jangan sorak lagi, relax dulu. Kita tunggu menteri jelas hari ni. Ya, dah habis Muhammad? Dato' Speaker, kalau saya boleh mengulas, kalau menteri setuju dengan cadangan kami di pihak sini, kita boleh pindah asal belum lulus, bila-bila pun boleh pindah. Kalaupun lepas akan datanglah. Jangan lulus dulu menjadi kita jadi bahan ketawa. Ini rakyat Malaysia sudah tahu undang-undang ni mesti dipindah, jangan lulus kan kemudian nak balik ke pindah untuk perpindahan. Pindahlah pada tahap ini kalau setujulah dengan cadangan yang telah kita cadangkan tadi. Menteri 30 saat je. Saya membuat perbandingan dengan akta-akta, contohnya kalau tak suka di Filipina, di Hong Kong, di Australia, dengan hanya sedikit pindaan itu kita sudah membawa satu lonjakan dan satu pengupayaan yang besar pada akta perlindungan pengguna ini. Kenapa tidak kita ambil sedikit comparison? Kalau kita boleh masukkan itu, jadi all the substantive thing yang bersekali dengan the procedural punya elemen ini sudah menjadi cantik kalau kita dapat masukkan cadangan seperti memberi kuasa Kementerian Kesihatan, Kementerian Industri dan Asas Tani, because these are the three things. Ini adalah tiga perkara yang Muhammad. Ya, terima kasih. Cukuplah Muhammad. Kalau ada pindaan, deletion ataupun addition, yang Muhammad sepatutnya telah mengupakan terus